penginfak, istiqamah, gemenur iman, pilihan Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terpilih lagi kita untuk mengimarahkan kuliah duha pada pagi 5 Rejab 1445 yang berbahagia ini. Dengan pengajian tafsir Nurul Ihsan dengan kupasan tafsir surah An-Nur oleh Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi yang disegani. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mohon pimpinan bacaan Ummul Kitab dan Suratul As oleh Al-Fadil Ustaz bagi memulakan majlis, bagi memohon keberkatan majlis yang mulia pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, saya persilakan sekaligus memulakan halaqah ilmu di Taman-Taman Syurga ini. Falyatafadhal mashkura ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia para seniati selaku Presiden Gemenur Iman dan seluruh para AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi ini kita dapat sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada surah An-Nur. Hari ini kita sambung muka surat 129. 129. Ayat 34 Ustaz. Baris kelima dari bawah. Ayat 34. Baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 129. Ayat yang ke-34. Baris yang kelima daripada bawah. Okey. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Yang bermaksud, dan sungguh telah kami turun kepada kamu itu beberapa ayat yang menyata hukuman dan khabaran yang ajaib, iaitu kisah Siti Aisyah daripada jenis khabaran mereka yang telah lalu daripada dahulu-dahulu kamu, seperti kisah Yusuf dan Maryam pada tuduhan mereka itu, dan lepas mereka itu, dan pengajaran bagi segala hamba yang takut Allah dengan junjung suruh dan tegah ambil timbang fikir, runding pada tuduh dan yang kena tuduh. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ayat ni ada ulama tafsir kata sampai pada ayat ni
dia merupakan penghujung pada bahagian yang pertama. Dan surah An-Nur ini. Sampai ayat ni Sampai ayat ni ada ulama tafsir kata dia menjadi penghujung pada bahagian yang pertama bagi surah An-Nur itu. Tu dia. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita ingat balik dulu kala masa kita mula-mula mengaji tafsir ni, jadi dijelaskan pada kita mengenai permulaan surah An-Nur ni. Surah An-Nur ni jadi dijelaskan oleh para alim ulama. Dia yang kita baca dulu bahagian yang pertama ni, dia lebih kepada menyentuh tentang hukum hakam. Hukum hakam yang berkaitan dengan jenayah akhlak dalam masyarakat, dan kemudian termasuk menyentuh tentang pendidikan akhlak, yang menyentuh tentang adab pergaulan, adab bersosial, macam mana nak mencegah daripada jenayah akhlak, sebagainya. Sebab itu kalau kita ingat balik para muslimin dan muslimat yang kita baca dulu, yang kita dah belajar, di antaranya berkaitan dengan hukum zina. Ingat balik hukum zina. Kemudiannya tentang qazaf. Kemudiannya tentang li'an. Ingat balik semua tu. Itu hukum hakam belaka tu. Kemudiannya termasuk menjelaskan pasal berita palsu. Menyebarkan berita palsu. Dan kemudiannya dok ceritalah pasal kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya. Dan termasuk Allah Ta'ala menunjukkan pada kita mencegah, macam mana kita nak mencegah ataupun kaedah Al-Quran untuk mencegah dan kita nak menangani jenayah akhlak ni, macam nak elak dari zina sebagainya. Jadi ditunjukkan kaedah macam mana Allah ajar kita tentang adab-adab, adab-adab yang terpuji, macam adab berziarah. Ni ingat balik kita baca gitu, adab berziarah, adab pergaulan, kita menjaga penglihatan kita, kemudiannya menutup aurat, sebagainya. Dan termasuk yang lepas kita baca mengenai berkahwin, bernikah, supaya disuruh supaya bernikah, dipermudahkan pernikahan, sebagainya, dan melarang daripada melakukan pelacuran, dan sebagainya. Jadi ini semuanya bahagian yang pertama yang menyentuh tentang hukum hakam, yang berkait tentang hukum hakam jenayah akhlak dalam masyarakat. Kemudiannya Allah tunjuk kaedah cara macam mana kita nak mencegah jenayah-jenayah tersebut. Jadi pasal itu pada ayat yang kita baca ni Allah sebut tadi, walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinat. Tu kata Allah. Dan sungguh telah kami turun kepada kamu itu beberapa ayat yang menyatakan hukuman. Tu dia. Ataupun boleh kata kami telah turunkan kepada kamu ayat-ayat keterangan yang menjelaskan hukum-hukum. Ni yang lepas lah. Yang dah dibaca kita dah hurai, kita dah bahas dan sebagainya. Jadi itu nak menunjukkan pada kita, para muslimin dan muslimat, inilah Al-Quran. Itu dia. Al-Quran bukan hanya sekadar kitab dibaca semata-mata. Tapi Al-Quran itu di dalamnya termaktub hukum hakam. Hukum hakam yang sesuai untuk kita manusia ni di sepanjang zaman. Nak kata hukum Quran, syariat Islam sesuai di sepanjang masa
di sepanjang zaman dan di mana tempat kita berada sesuai. Jadi kita sebab itu kita kena mendalami Al-Quran itu, mempelajari Al-Quran itu, nak kenal hukum hakam yang termaktub di dalam Al-Quran itu. Dan kena ingat, setiap perkara yang Allah masukkan dalam Quran itu tidaklah sia-sia. Semuanya ada kegunaan yang besar, manfaat yang besar untuk kita manusia ini. Jadi kali itu Allah sebut tadi, Allah turunkan Quran ini, dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini mubayyinat, keterangan ayat-ayat yang terang, yang menjelaskan tentang hukum hakam. Tu belajarlah hukum hakam dan Quran ni. Kalau ikut setengah ulama, dia kata dijelaskan pada kitab dalam Al-Quran ni ada lebih kurang sebanyak 500 ayat hukum. Lebih kurang lah. Ada ulama kata dalam Quran ini lebih kurang ada 500 ayat hukum. Jadi sebab itu adalah ulama-ulama tafsir kita ni dok karang kitab khusus, dok hurai pasal ayat-ayat hukum dalam Quran. Di antaranya yang terkenal Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, yang mengarang kitab tafsir ayat ahkam dan ayat-ayat hukum kan. Bahkan kitab tafsir Imam Al-Qurtubi juga menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Quran. Tu. Dan kita punya kata ulama kita pun ada juga yang tulis yang di Malaysia ni, macam karangan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof. Zulkifli Yusof ni dulu pensyarah UM dia terkenal lah, seorang yang pakar tafsir. Dia sampai dia pernah menjadi pensyarah pelawat di Jordan. Dia pakar tafsir. Jadi dia ada karang satu kitab tafsir juga, tafsir ayat-ayat hukum. Boleh carilah dekat kedai ke dekat Shopee ke, cari, sebab tafsir ayat hukumnya senang kita baca. Dia bahasa yang mudah kita faham. Jadi nak kata pokoknya dalam Quran ni banyak ayat hukum, lebih kurang 500 ayat hukum yang dijelaskan tadi. Baik. Dan termasuklah hukum-hukum yang termaktub dalam surah An-Nur tadi. Okey. Jadi kita kembali balik pada kitab kita ni, dijelaskan tadi wa mathalam minal ladzina khalau min qablikum. Tu dia. Dia kata yang bermaksud dan khabaran yang ajaib. Ni ditafsir teruslah. Khabaran yang ajaib iaitu kisah Siti Sayyidatina Aisyah daripada jenis khabaran mereka yang telah lalu, daripada dahulu-dahulu. Itu. Jadi Allah kata, contohnya kata Allah, di antara yang disebut dalam Quran ni kata Allah, antaranya cerita perkara yang berlaku dahulu, ataupun kisah tauladan orang-orang yang terdahulu sebelum daripada kita. Ni kata dalam Quran ni banyak ayat tentang manusia-manusia yang terdahulu sebelum daripada kita. Macam kata setengah ulama dalam kitab Tafsir Al-Munir, almarhum Datuk Wahbah Zuhaili rahimahullah, dikata dalam Quran ni ada sebanyak lebih kurang 1000 lebih ayat. 1000 lebih ayat Al-Quran tentang kisah sejarah manusia-manusia yang terdahulu. Banyaklah tu. Bahkan ada juga ahli tafsir kata, mereka kata sebenarnya hampir 60% isi Al-Quran itu ialah ayat tentang kisah sejarah manusia-manusia yang terdahulu. Tu. Maknanya banyak sangat ayat-ayat yang berkaitan tentang sejarah manusia yang terdahulu. Banyak muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita baca, kalau kita baca mengaji tafsir surah Al-Baqarah, awal-awal Al-Baqarah lagi Allah dah cerita dah pasal Fir'aun, pasal Bani Israel, sebagainya lah. Kemudian berterusanlah kisah-kisah yang banyak tu. Tu dia muslimin dan muslimat. Dan termasuk dalam surah An-Nur ini, dijelaskan adanya kisah apa? Kisah tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
yang telah difitnah oleh golongan munafik dalam kisah hadis Al-Ifki yang telah kita baca dan bahas dengan panjang lebar itu. Itu dia para muslimat sekalian. Ini semuanya kisah-kisah yang ajaib. Sebab dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi kata, ala inna satakunal fitnah. Kata Nabi SAW, Nabi kata berhati-hatilah, jaga-jagalah. Sebab akan sampai kepada kamu fitnah. Fitnah ni perkara yang merosakkan. Hadis ni Nabi tuju pada kita lah. Yang hidup pada hari ni. Nabi peringatkan pada kita berjaga-jaga, berhati-hati. Pasal akan sampai kepada kita fitnah. Yang merosakkan. Yang merosakkan iman, yang merosakkan akidah, merosakkan masyarakat. Macam-macam lah fitnah ni. Jadi muslimin dan muslimat, jadi sahabat Nabi tanyalah, mal makhraju minha ya Rasulullah. Apa cara kita nak keluar, nak selamat daripada fitnah itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi kata apa? Nabi kata, kitabullah fihi naba'u ma qablakum. Nabi kata, rujuklah kepada kitab Allah. Rujuklah pada Quran. Nak selamat daripada fitnah akhir zaman ni, Nabi pesan, rujuklah, lihatlah pada Quran. Pasal apa? Sebab dalam Quran itu, kata Nabi, ada cerita, ada kisah manusia-manusia yang terdahulu sebelum daripada kamu. Ini kata Nabi SAW. Ini pesan Nabi. Mana akhir zaman ni kita kena banyak mendalami ayat tentang sejarah manusia-manusia yang terdahulu daripada kita. Akhir zaman ni. Pasal apa? Sebab kita sedang dilanda macam-macam fitnah. Buka Quran, kata Nabi, belajar Quran, cari ayat tentang kisah sejarah. Ni pesan Nabi ni. Pasal dalamnya ada cerita yang benar. Dalamnya ada cerita yang betul, yang datang daripada Allah. Cerita ini cerita yang benar. Cerita ni ada pedoman ibrah untuk kita hidup di akhir zaman ni. Kena baca. Sebab itu para muslimin dan muslimat hari ni banyak dah kuliah-kuliah di sebuah masjid yang berkuliah berdasarkan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Penting tu. Ni memang untuk akhir zaman, kena baca tu. Nabi suruh muslimin dan muslimat, kita buat kuliah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ni gemar memang dia buat tak kisah-kisah Quran ni? Kalau tak ada kena buat lagi. Cari ustaz-ustaz mana nak cari. Ni kearahan dah ni. Cik, macam kita pula presiden. Marah korang sini. Ada Ada Ustaz. Ada. Alhamdulillah. Bagus. Jadi maknanya kita mengaji, belajar tentang kisah-kisah yang disebut tadi. Ada lebih 1000 ayat Quran tentang sejarah, kisah-kisah manusia yang terdahulu daripada kita. Sebagai ibrah, ibrah ni, pengajaran. Dia bukan hanya kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu ni, tapi termasuk kisah-kisah para sahabat Nabi dan sebagainya. Macam di surah An-Nur tadi, kisah tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Maka ulama tafsir kita ni, kita kembali balik dia kata seperti kisah Yusuf dan Maryam. Itu dia. Dia kata seperti kisah Yusuf dan Maryam pada tuduhan mereka itu dan lepas mereka itu, dan pengajaran bagi segala hamba yang takut Allah. Jelaslah. Jadi dia kata kisah Sayyidatina Aisyah ni lebih kuranglah macam kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan kisah Maryam yang kena tuduhan daripada mereka yang jahat, dan di situ ada pengajaran yang boleh kita ambil. Tu. Jadi dia kata antaranya kisah Nabi Yusuf. Dah cerita kisah Nabi Yusuf ni, kita baca sikit lah. Tengok surah Yusuf. Surah Yusuf. Surah Yusuf ni juzuk apa? Siapa tahu? Okey, dah jumpa. Surah Yusuf juzuk 12. Surah Yusuf ni memang cerita Nabi Yusuf je. Kan? Surah ni surah terkenal. Sebab surah ni dia cerita pasal Nabi Yusuf sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nabi Yusuf sebagai anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Kan?
yang merupakan cicit kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita kena ingat Nabi Allah Ibrahim, dari situ lahirnya Nabi Ishak, Nabi Ishak lahirnya Nabi Yaqub, Nabi Yaqub lahirnya Nabi Yusuf. Maknanya nak kata Nabi Yusuf ialah cicit kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itu dia. Muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kisah Nabi Yusuf ni kita faham dah daripada kisah tentang apa? Tentang dia dianiaya kan? Dianiaya oleh adik-beradik dia sendiri. Dan kemudiannya dia pergi ke Mesir kan? Pergi Mesir. Lepas tu dia dianiaya lagi. Kisah yang terkenal lah. Kisah yang terkenal disebabkan Nabi Yusuf ini dia sangat-sangat handsome lah. Handsome, tampan, kacak dan sebagainya. Sampai menyebabkan apa nama si siapa? Zulaikha Zulaikha yang sangat tergoda dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Tu dia. Ini kisah yang terkenal. Tapi bila saja Nabi Yusuf menolak godaan Zulaikha, maka Zulaikha pun cuba aniaya lah Nabi Yusuf alaihi salam itu. Tu dia. Tapi nak kata Allah pelihara lah Nabi Yusuf alaihi salam ni kan. Tu. Jadi antara ayat yang saya nak baca ni mana tak jumpa ni. Saya ni tak ingat ayat mana. Surah tu boleh ingat tapi ayat tak ingat. Biasalah orang Melayu. Ayat apa, Sis? Cerita Nabi Yusuf lah. Ni mesti cerita panjang kan Nabi Yusuf ni. Ayat apa? Ya. Sabar. Saya pun tengah fikir ni. Mana satu ayat ni. Yang nak cerita Zulaikha perkena Nabi Yusuf tu. Zulaikha diperkena Nabi Yusuf alaihi salam. Ayat apa dah ayat bunyi ni? Ada ayat Malakun Karim ada? Ayat Malakun Karim. Siapa tahu ayat berapa tu? Ada perkataan Malakun Karim. Ni ayat ni. Ada. Ayat yang ke-31. Ayat 31 okey, ada jumpa. Ayat 31 iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihinna. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Di antaranya lah. Maka apabila ia Zulaikha mendengar cacian mereka, ia pun mencemuh mereka dan ia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, serta memberikan kepada tiap-tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka tatkala mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Ni kisahlah. Zulaikha kira kan mula Zulaikha diperkenakan Nabi Yusuf. Zulaikha ni bini siapa? Bini ketua Al-Aziz tu. Macam pemimpin lah kan. Dia kata ketua polis suami dia tu. Tu. Tapi dia ketua besar lah suami Zulaikha ni. Jadi Zulaikha ni kan dia nak ngurat Nabi Yusuf, nak goda Nabi Yusuf macam-macam lah Raja Mesir. Dia ngurat lah macam-macam, tapi Nabi Yusuf kan tolak. Nabi Yusuf tak terima lah
kata pujukan Zulaikha. Yang akhirnya Zulaikha dikoyak baju dia kan, koyak baju dia. Jadi dituduhlah kata Nabi Yusuf nak rogol dia. Tapi bila disiasat akhirnya memang Nabi Yusuf ni tak bersalah. Memang suami Zulaikha pun yakin Nabi Yusuf tak bersalah. Jadi orang-orang lain kira geng-geng perempuan dia lah, geng-geng perempuan Zulaikha ni, geng-geng Tapawai lah kata kan. Geng-geng Tapawai ni, geng-geng perempuan Zulaikha ni kira makilah Zulaikha. Kan kau ni apalah kan, buat malu kaum je. Itu lebih kurang lah kan. Buat malu je kan. Buat malu geng-geng kita je. Begitu kan. Jadi Zulaikha kata okey tak apa. Zulaikha kata kau tak tengok lagi kan, tak apa. Jadi itu yang Allah sebut ni, Zulaikha dia jemput orang-orang yang maki dia tu, geng-geng yang maki dia tu, jemput datang ke jamuan. Dia bagi pisau siap seorang nak potong makanan kan. Jadi pada masa itulah Zulaikha suruh Nabi Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar tu, jadi mereka terkejut. Terkejut melihat, Allah kata pada ayat ni, terkejut melihat, Allah kata kecantikan lah, mana kacak sangat, handsome sangat. Sampai mereka ni tak sedar, terlalu asyik melihat wajah Nabi Yusuf, sampai tak sedar mereka telah melukakan tangan mereka dengan pisau-pisau tersebut. Sampai macam tu lah. Itu dahsyat tu. Punya handsome Nabi Yusuf tu. Sampai getara tu. Sampai mereka berkata, yang ni bukan manusia ni, mahasya basyaran. Ini bukan manusia ni. In hadza illa malakun karim. Sesungguhnya orang ni tak lain melainkan malaikat yang mulia. Mereka kata ni bukan manusia ni. Tara ni cantik, tara ni handsome, tara ni bukan manusia ni. Ini kira macam malaikat dah ni, kata geng-geng Tapawai ini. Tu dia para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni nak kata handsome Nabi Yusuf. Sampai macam tu sekali maknanya mereka tergoda sebab tu Zulaikha tergoda sebab kehansaman Nabi Yusuf. Itu yang Nabi Yusuf ni kira orang kata jadi tumpuan orang lah. Saya perasaan tu saya faham kan. Sebab kita pun sama-sama handsome kan. Jadi perasaan tu kita tahulah. Maknanya jadi rebutan tu tumpuan kan. Biasalah tu. Ustaz jadi rebutan Ustaz. Macam mana? Ustaz jadi rebutan lah. Dengan Ustaz Zamin tengok tu. Itulah dia. Isi saya dia okey lah. Dia dah redha. dia dah faham. Jadi insyaAllah. Jadi muslimin dan muslimat, kita gurau-gurau je lah kan. Tapi nak kata itulah kan. Yang kata Nabi Yusuf alaihissalam kan. Maknanya kehidupannya banyak dianiaya lah juga kan. Banyak dianiaya daripada adik-beradik sampai ke Mesir, kemudiannya pula dikacau oleh orang kata isteri tuan dia sendiri kan. Zulaikha tu isteri tuan dia. Lepas tu akhirnya kan akhir sekali Nabi Yusuf itu dipenjarakan kan. Tu kisahlah dipenjarakan. Maka Nabi Yusuf suka sebenarnya dipenjarakan. Sebab dapat mengelak daripada godaan-godaan dunia tadi. Begitulah. Tapi nak kata akhirnya Allah memuliakan Nabi Yusuf. Akhir Nabi Yusuf dibebaskan dan akhirnya menjadi salah seorang pembesar di Mesir. Yang kalau ikut ceritanya dia jadi menteri kewangan di Mesir. Yang menjaga harta, yang menjaga ekonomi Mesir pada masa itu. Jadi itu kisah Nabi Yusuf. Dan kemudian disebut tadi dia kata Maryam pula. Kisah Maryam pun samalah lebih kurang muslimin dan muslimat. Kalau kisah Maryam ni antaranya kita boleh rujuk pada surah Ali Imran surah Ali Imran. Memang ada surah Maryam, tapi kita boleh rujuk juga surah Ali Imran tentang kisah Maryam yang merupakan mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Tu dia. Nabi Isa alaihi salam. Apa ayat dia? Di antaranya ayat tentang kisah Maryam ni. Kisah Maryam pun panjang juga dalam surah Ali Imran ni.
daripada kisah Nabi Allah Zakaria kan. Lepas tu macam mana Nabi Allah Zakaria yang menjaga Maryam. Lepas tu Ali Imran kan. Ali Imran ni bapak dia kan. Bapak Maryam. Baik, jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey. Jadi antaranya kalau kita tengok pada ayat yang ke-42 surah Ali Imran. Tengok ayat yang ke-42 surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Okey, yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu dengan beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tu. Jadi Allah jelaskan yang mana Allah terangkan ketika malaikat berkata kepada Maryam. Ni kisah ni bila cerita ni lah pasal bila orang kata kan orang duk fitnah Maryam kan. Sebab Maryam kan dia mengandung. Orang fitnah lah kata Maryam ni duk buat benda yang tak elok sebagainya lah. Yang padahal Maryam itu hidupnya hanyalah orang kata beribadat kepada Allah. Kan Maryam ni dia ada tempat dia. Tempat dia apa? Orang kata apa? Dia orang apa? Dia bersuluk lah. Mihrab. Tak dengar? Mihrab, Ustaz. Mihrab? Di mihrab dia. Betul lah. Jadi maknanya dia beribadat di situ. Dia tak keluar kan. Sampai makanan pun Allah yang bagi kan. Ni kisah yang terkenal lah. Jadi para muslimin, kalau kita pergi dekat Masjid Al-Aqsa, dekat bawah tu lah tempat mihrab Maryam tu. Maryam bertafakur, Maryam beribadat. Tempat tu sampai sekarang masih ada masih ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Boleh tengoklah. Saya dah sampai di situ dah nak tengoklah benda tu. Memang satu tempat yang agak sempit tempat Maryam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para muslimin, para muslimat sekalian, jadi bila saja Maryam difitnah macam-macam, maka datanglah malaikat mengkhabarkan kepada Maryam. Malaikat kata, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, wahai Maryam. Itu dia. Allah bukan sekadar memilih kamu, bahkan Allah mensucikanmu. Itu dia. Mana Maryam ni sama sekali lah tidak melakukan perzinaan, tidak melakukan benda yang tak elok. Dia seorang manusia yang hebat, yang sepenuh masa beribadat pada Allah. Jadi Allah belalah Maryam. Allah kata Allah mensucikan Maryam. Bahkan Allah memilih Maryam ini dengan mendapat kemuliaan melebihi seluruh perempuan-perempuan yang ada di alam ini di zaman itu. Itu dia. Jadi maknanya pada masa itu Maryam merupakan perempuan yang paling mulia di sisi Allah di zaman itu. Nak kata hebatlah Maryam itu. Maknanya Maryam juga kisahnya diturunkan oleh Allah. Ayat ni menunjukkan pembelaan Allah kepada Maryam. Seperti mana Allah membela juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Banyak lagi lah kisah Maryam ni dan surah Ali Imran. Ya. Ustaz, maaf nak tanya.
saja nak tahu je lah, ada tak ulama ceritakan usia Maryam sekitar umur berapa Ustaz? Tak, saya tak pastilah. Wallahu a'lam. Okey, tak apa. Mungkin kita boleh cari lain lah. Mungkin ada lah kot, mungkin ada dibahas oleh para alim ulama, mungkin ada. Cuma kita kena check balik lah sampai umur berapa Maryam itu. Sebab memang kadang-kadang tu memang dikaji oleh para alim ulama macam umur para nabi. Macam contoh umur Nabi Ibrahim, ada ulama kata sampai 89 tahun. Umur Nabi Nabi Ishak 140 macam tu. Umur Nabi Yaqub ada kata 180. Begitulah. Jadi mana kata adalah dikaji oleh para alim ulama. Jadi tak mustahil juga mungkin ada ulama mengkaji sampai berapakah umur Maryam itu. Tu dia. Jadi para muslimin dan muslimat, dan surah Al-Imran disebut tentang Maryam dan Nabi Isa, dan termasuk dalam surah Maryam itu sendiri. Ada ayat tentang Maryam dan Nabi Isa yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul. Boleh bacalah nanti. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat, kembali balik pada kitab kita ni. Dia kata semua ini menjadi pengajaran bagi segala hamba yang takut pada Allah, supaya ambil pedomanlah ibrah, pengajaran, supaya kita ni melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Dan dia kata ambil timbang fikir, runding. Tu dia. Mana bila kita baca ayat-ayat macam ni, kita ambil timbang fikir. Fikirlah kita bila nak buat sesuatu. Fikirlah kita bila nak bertindak. Fikir. Tu dia. Fikirlah kita bila nak menuduh orang. Fikirlah kita bila kita orang kata dituduh ataupun mendapat tuduhan dan sebagainya, kita fikirlah dulu. Ini pengajaran ni dah ada dah kisah-kisah yang terdahulu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang terperangkap lah. Sebab kita sedang berada di akhir zaman fitnah ni, nak selamat, kita rujuklah Al-Quran. Baik, jadi para muslimin dan muslimat, saya sebenarnya, saya nak habis awal. Sebab saya nak masuk kelas ni awal, kelas sebelah pun nak habis awal. Sebab hari ni ada urusan sikit, nak orang kata nak buat mak mentua lah. Mak mentua pergi dressing luka dia di klinik. Jadi kita bekerja-kerja masa lah. Jadi tak maaf lah, kata ustaz ni dah lah start lambat, habis awal. Nasib baik handsome. Itulah. Jadi itulah muslimin dan muslimat. InsyaAllah cukup sekali itulah. Kita akan sambung kuliah kita pada minggu depan insyaAllah. Jadi minggu depan ni kita akan masuk bahagian yang kedua dalam surah An-Nur ini. Tu mana ayat yang kita baca tadi sampai penghujung bahagian yang pertama surah An-Nur yang menyentuh tentang hukum hakam dan adab-adab kaedah mencegah jenayah sosial. Tu dia. Jadi bila kita masuk nanti bahagian yang kedua, ada pula ayat-ayat lain duk ceritalah pasal kita akan ketemu ayat-ayat tentang apa? Antaranya ayat-ayat tentang ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Jadi apa ayat kauniyah tu? Kita akan urai nantilah minggu depan. InsyaAllah. Minggu depan kita sambung ayat 35 Ustaz kan? 35 lah kot. Tadi 34 kan? Ini huraian akhir ayat 34. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Okey, jadi cukup sekali itu. Dan siapa nak turut serta kuliah selepas ni, boleh terus ikutlah dalam online ni. Jadi siapa nak live boleh live lah. Saya akan tutup kuliah nanti bila habis kuliah yang kedua nanti insya-Allah. Jadi dekat luar tak habis pula. Selalunya dah habis dah. Orang kata selawat semua kan. Okay, jadi cukup je tu. Wasiru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.